Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Al-Abid bin Muhammad Syafri. Saya merupakan pelajar PPI SMP BM SK2 di Institut Pendidikan Guru Kampus Tenusin On. Jadi pada hari ini saya akan menemu ramah dan membuat sesi temu bual bersama guru-guru tahap 1 di sekolah rendah. Jadi bersama-sama dengan saya pada hari ini, saya bawakan guru sekolah saya sendiri di sekolah rendah SKAU Keramat sewaktu saya darjah 1. Jadi sesi temu bual kita ni saya harapkan lebih bersifat santai dan lebih santai supaya lebih sampai kepada masyarakat yang mendengar. Jadi Cikgu Atikah minta perkenalkan diri. Baik, terima kasih Abid. Okey, nama saya Atika binti Abdul Rahman. Saya merupakan salah seorang guru yang mengajar bahasa Melayu di SKAU Keramat, sekolah Abid juga. Semasa daripada saya mengajar bermula pada tahun 1998. Posting saya yang pertama di SK LKTP Nita 2 di Mersing. Kemudian pada tahun 2003 saya berpindah ke Kuala Lumpur sehinggalah sekarang, dan saya mengajar di SKU Keramat bermula pada tahun 2003 sehinggalah sekarang. Mula-mula saya mengajar di SKU Keramat, saya tak mengajar tahun 1. Saya mengajar tahun 2 dengan tahun 3. Kemudian dalam tahun 2005 tak silap saya terus diarahkan untuk mengajar tahun 1. Mula-mula saya mengajar ni masa cikgu mengajar tu tak adalah kita macam ada kelas untuk literasi khas ke apa kan. Kita mengajar mengikut silibus yang lama lah, KBSR tu. Jadi masa tu masih tak ada lagi macam satu modul. Macam mana kita nak mengajar bagi murid-murid yang tercicir ni lah. Jadi dan kita bergantung kepada masa tu guru pemulihan lah. Pemulihan kalau ada masalah kita akan hantar ke guru pemulihan. Tapi pada tahun tidak lama lepas tu muncul program KIA. KIA 2M tu yang mula-mula untuk mengenal pasti murid-murid yang tercicir yang tak dapat menguasai asas kemahiran bahasa Melayu lah. Dalam lebih-lebih lagi kalau selalunya murid ni kalau mendengar dia tak ada masalah, kecuali dia ada masalah OKU dan sebagainya lah. Kalau budak normal dia boleh mendengar arahan ke tak ada masalah. Bertutur pun dia boleh bercakap. Bila murid tu boleh bercakap, boleh menjawab soalan kita secara secara lisan tu dia dah kuasai dah boleh. Cuma selalu masalah murid ni dia akan terperangkap dekat kemahiran membaca, menulis. Itu yang kita nampak lah. Jadi KIA 2M tu dia proses dia nak membantu murid-murid tersebut. Saya bermula dengan program KIA 2M masa tu, dan seterusnya lepas KIA 2M dia masuk program Linus. Linus ni dia literasi dengan numerasi, dia gabung. Literasi untuk bahasa Melayu, numerasi untuk matematik. Sebenarnya program Linus ni bagus. Pada pendapat saya, pandangan peribadi saya. Memang bagus sebab kita boleh kenal pasti murid daripada awal. Murid-murid ni kalau kita kata pelik, macam pelik, kenapa budak pergi taska, budak pergi tadika, tapi kenapa budak tak boleh kuasai? Apa masalahnya? Apa yang menyebabkan budak tercicir? Kat KL kan, kita boleh cakap secara khusus Kuala Lumpur lah. Macam pelik lah kenapa KL pun ada budak tercicir. Mak bapak hantar tadika, tapi anak tak kuasai. Sebenarnya Linus tu bagus, program tu sangat bagus. Dan saya dan cikgu rasa macam seronok bila mengajar Linus tu kita nampak perkembangan murid. Masa mengajar Linus tu memang kita dapat perkembangan murid tu. Maksudnya daripada murid tu dia asas tak kenal huruf, dalam masa setahun tu kita dah nampak progres dia.
kita tak boleh expect budak tu dah habis tahun 1 tu dia boleh baca lancar. Kita tak boleh expect macam tu. Sebab murid ni tahap dia berbeza. Tahap dia berbeza. Ada budak kita ajar kejap dia boleh dapat. Ada budak kita ambil masa. Ada budak tahun 2 dia baru boleh dapat membaca dengan baik, dengan lancar. Tapi bila kita ada program Linus tu, kita nampak dia punya peningkatan. Tapi yang sayang tu sebab cara pentadbiran Linus tu yang agak menyukarkan proses Linus tu. Proses kita buat saringan, proses kita mentadbir, itu yang menyebabkan satu benda yang membebankan guru-guru. Itu pendapat cikgu secara peribadi, bukan untuk orang lain saya tak tahu. Tapi kalau pada cikgu rasa benda tu bagus, cuma cara pelaksanaan tu yang agak macam membebankan. Jadi kalau macam cikgu, bila dah habis program Linus sudah tak ada, sekarang budak dah bercampur. Bila 2 tahun kebelakang ni kita ada kelas yang bercampur. Satu kelas tu maksimum budak dalam 40 lebih lah. Tapi kalau sekolah EU Keramat, kita tak sampai lagi 40, paling ramai pun 37, 35. Okay. Bila dah bercampur ni, dia masalah sikit lah kita nak tackle budak-budak yang lemah. Kalau masa kelas Linus tu kita boleh asingkan budak yang lemah. Kalau konstruk tak kena huruf ni kita buat. Tak kena huruf kita boleh gabungkan dengan budak yang tahu sukata KB je. Dia tahu ke bar. Dia, bila kita gabungkan bar dengan tu, dia tak boleh dah. Tapi bila dah bercampur ni, agak sukar sikit lah untuk cikgu-cikgu nak bahagikan budak ni. Sebab dalam kelas tu dia bercampur. Ada budak yang laju, ada budak yang sederhana, ada budak yang awak cakap macam dia nganga je. Mana budak ni kat mana, kan? Tapi yalah, itulah kata orang, kita ni sebagai guru ni kena macam mana kita nak tarik budak tu supaya yang macam tak tahu apa tu tahulah juga. Jadi kalau macam cikgu, macam rakan-rakan cikgu lain pun yang mengajar tahun 1, selalunya kami bincang lah. Selalunya kami akan kenal pasti dulu murid tu. Maksudnya kalau kita tengok budak tu tak kenal huruf, kita kena asingkan dia dulu. Asingkan tak kenal huruf tu kumpulan lain. Bila kita nak ngajar budak tak kenal huruf ni lain. Tak sama dengan budak yang dah tahu KB, dah kenal huruf. Kadang-kadang budak ni A, I, O, U je dia tahu. Bila masuk, bila kita nak katakan nak masukkan KB dia tak tahu. Tadi ambil masa bagi budak-budak yang macam ni. Kesian pun kesian, sangat kesian. Dan selalunya masa yang kita peruntukkan untuk BM pun tak cukup. Jadi itulah dalam masa seminggu tu kita akan panggil lah secara individu. Kalau dalam kelas tu kita sebab kita ikut silibus. Kita ikut silibus bahasa Melayu. Kita tak boleh ajar budak ni satu je. Maksudnya kita tak boleh kata kemahiran dia asyik kat huruf aja. Lama-lama dia bosan juga. Jadi bila ada tajuk-tajuk yang kita boleh gabungkan ni dengan budak-budak yang lain, aktiviti dalam kelas lah. Contohnya permainan bahasa ke, yang melibatkan, dia boleh libatkan diri dalam PDP tu, PDPC tu. Kita kena masukkan dia juga. Kita tak boleh lah balik-balik nak ajar dia huruf-huruf. Lama-lama dia pun tak boleh. Dia pun bosan. Jadi ada masa kita, dalam masa seminggu tu kita akan panggil secara individu. Kita tak boleh harapkan dalam kelas saja. Dan untuk tahun 2022-23, macam sekolah EU Keramat, kita buat kelas bacaan. Awal, murid datang pagi pukul 7 tu atau sampai 7.30 kita panggil untuk kita buat kelas secara individu. Mungkin satu minggu kita buat 2 kali je. Kita panggil pagi tu untuk dia baca. Kalau yang mana tak kena huruf, setakat ni yang tak kena huruf tak ramai dah.
Mula-mula tu memang ada masalah lah, tak kena huruf. Tapi asasnya memang kena latih tubi. Dan peranan ibu bapa juga penting kat rumah. Dia tak boleh harap kat sekolah je lah kan. Sebab kita masa tak cukup. Ya? Jadi latih tubi, panggil dia. Kawan-kawan yang, kadang-kadang kawan-kawan budak-budak ni membantu juga diorang. Ajar, ada budak dia boleh bantu kawan dia. Ada budak boleh. Tapi bukan semua budak boleh. Kadang-kadang dia mengajar, bukan dia tak mengajar. Dia terus bagi jawapan kat kawan dia. Dia sebab dia tak nak, sebab dia masih kecil kan. Jadi dia tak ada benda tu. Jadi secara individu kita kena panggil. Memang kita kena buat latih tubi secara individu. Kalau kita harapkan PDPC dalam kelas secara ramai, memang budak ni akan tertinggal lah. Dan setakat ni budak yang boleh, setakat ni KV-KV boleh. KV-KV boleh. Suka terbuka. Tertutup ada, tertutup tu dia agak sukar lagi lah. Sukar lagi. Memang sukar. Mungkin sebabkan kelas tu bergabung. Itu yang cikgu nampak lah kelemahan di situ bila pihak kementerian kata kena gabung, kena buat pelbagai kebolehan dalam satu kelas. Murid yang lemah tu memang tercicir. Kita tak ada masa sangat untuk buat ke arah tu lah. Itu dia, Habib. Terima kasih kepada cikgu atas pengenalan dan pengenalan kepada kita lah tentang literasi di sekolah ini. Jadi tanpa saya perlu melebar panjangkan lagi dan tanpa perlu saya mendalamkan lagi tentang literasi di sekolah ini, jadi boleh saya simpulkan di sini bahawa literasi merupakan satu benda yang penting lah untuk murid-murid di tahap 1 khususnya, untuk mereka untuk mereka memudahkan proses pembelajaran mereka pada masa akan datang dan menjadi tanggungjawab yang sangat berat kepada guru-guru tahap 1 untuk memastikan murid-murid ini dapat menguasai kemahiran tersebut. Betul. Jadi susah, memang susah. Jadi cikgu, boleh saya bagi soalan ke cikgu? Boleh. Soalan dia, apakah perbezaan tahap kemahiran literasi murid-murid sebelum dan selepas pandemik COVID-19? Baik. Kalau sebelum pandemik tu, sebab kita masa tu banyak. Kita buat masa banyak dan masa tu kita masih murid kita asing tau. Murid berasing tau. Kita boleh buat macam, kita tak kata streaming 100% lah. Cuma kita boleh asingkan murid yang lemah dengan tidak lemah lah. Tapi bila dah pandemik tu, dia dah, sebab kita banyak pembelajaran berdasarkan secara online. Kan? Secara online, secara offline. Kita hanya boleh, macam ibu bapa pun ada kekangan untuk menggunakan media, untuk menggunakan internet dan sebagainya kan. Murid-murid pun berkongsi telefon dengan ibu bapa kan. Jadi memang ada masalah lah semasa pandemik dan sebelum pandemik tu memang ada berbeza. Memang berbeza. Dan macam mana kita nak buat, kita terpaksa buat macam PDP tu secara kalau online, Google Meet kita akan buat untuk murid-murid yang lemah tu jugalah. Kita ada masa, kita suruh dia hantar kita buatlah Google Meet. Kalau dia tak boleh Google Meet, kita suruh dia hantar video bacaan. Macam tu kita nak kena pasti. Kalau kita bagi latihan, kita secara offline. Maksudnya, saya terpaksa macam cikgu-cikgu lain pula hantarlah mulai nombor telefon ibu bapa, dan kami pun tak paksa ibu bapa. Kalau latihan tu katalah 5, kadang-kadang ibu bapa bekerja, dia tak sempat hantar, tak sempat nak bagi anak dia buat kerja, dia balik dah malam. Mungkin 2-3 hari lepas tu, mungkin minggu depan baru dia hantar latihan tu. Dan latihan yang kita berikan pun memang tak banyak. 5 soalan ke. Selalunya kalau budak yang tak boleh baca ni, kita memang nak video bacaan lah.
Kadang ada parent bukan, yelah kita faham keadaan masa tu ibu bapa pun bekerja, tekanan. Mungkin anak ni pun nak pakai device ni, anak ramai, telefon tak banyak kan. Jadi ada parent hantar. Kita nampaklah perkembangan daripada situ. Sebenarnya semasa pandemik tu memang ibu bapa tu memainkan peranan. Sangat memainkan peranan. Kalau ibu bapa macam, saya pun tak naklah salahkan ibu bapa kan, sebab kita pun ibu bapa juga. Macam cikgu pun ibu bapa juga. Kalau macam dia tak peduli tu, tak respon, kita nak buat macam mana? Kita tak boleh paksa. Sebab masa pandemik tu KPM memang tak nak kita paksaan. Kita tak nak bagi pressure kat parents sebab masa tu masing-masing semua ada masalah. PDP akan berlangsung seperti biasa tapi dalam bentuk yang memang berlainan lah. Mencabar bagi cikgu sebab kita nak feedback tu kan. Kadang-kadang kita tak dapat 100% pun. Berbandinglah sebelum pandemik tu. Sebab pandemik kita boleh, sebelum COVID kita boleh jumpa murid, kita boleh berhadapan dengan murid, boleh individu kan, macam cikgu cakap tadi, one by one dengan murid senang. Tapi bila pandemik, semuanya murid tu ada di rumah. Jadi sekarang kalau di rumah, peranan ibu bapa tu yang penting. Kalau ibu bapa tak bagi kata orang sumbangan membantu anak, memang anak tu akan ketinggalan lah. Dan bila sekolah boleh bermula kan, kita ada perkumpulan kan masa tu. Bukan semua murid naik serentak kan, kumpulan ni ada, kumpulan ini ada kan. Kita nampak ada kalau budak yang mak ayah dia bantu, dia boleh dah membaca dengan mungkin ayat pendek, ayat tunggal dah boleh. Tapi kalau budak tu bila kita tanya, awak tak belajar ke kat rumah? Dia cakap, alah cikgu, ayah saya kerja, mak polis, mak polis ke ayah polis, mak jurawat. So masa tu dia orang memang tak ada masa sangat kan. Sebab ada parent yang beritahu cikgu, dia memang tak boleh nak commit. Dia sendiri beritahu. Kata cikgu, saya minta maaf kalau anak saya tak masuk kelas Google Meet ke, kalau anak tak hantar kerja ke, sebab saya device tu pada saya bekerja tak tentu masa. Jadi kita masa tu memang terpaksa pasrah lah. Sebab itu bila murid tu dah ke sekolah balik, memang ada masalah. Masalah murid untuk yang mana kata orang tercicir lah juga. Tu yang ambil masa tu. Ke tahun 2, ke tahun 3. Benda tu berjalan, benda tu masih berjalan. Sekarang pun kita akan nampak juga. Bila pergi tahun 4 pun ada juga murid yang tak boleh baca. Jangan pelik. Bila pergi tahun 4 memang murid nampak tak boleh membaca, tak boleh bina ayat. Kan? So kita sebagai guru ni terpaksalah. Nak tak nak kita cuba buatlah apa yang kita boleh tolong murid pada masa sekarang pula. Kan? Itu je saya boleh beritahu Abid lah. Terima kasih cikgu atas penerangan yang sangat berinformasi. Jadi boleh saya kupaskan daripada apa yang cikgu ingin katakan tadi, bahawa banyak masalah dan kekurangan apabila selepas pandemik dan sebelum ke pandemik itu datang. Jadi kita tak boleh nak tunding jari kepada mana-mana pihak kerana keadaan lah. Jadi bukan setakat guru saja yang perlu memainkan peranan, ibu bapa juga perlu berganding bahu supaya anak mereka tidak ketinggalan. Betul. Betul Nabi. Sangat bertepatan, sangat tepat. Memang sangat tepat. Cikgu, dan kat sini ada soalan yang last untuk cikgu. Untuk cikgu sendiri yang sudah berpengalaman hampir 20 tahun cikgu Adalah. Boleh lah, tak adalah pengalaman banyak pun. Banyak kurang lagi.
Jadi saya nak minta harapan cikgu sendirilah untuk guru muda ataupun bakal-bakal guru dalam mendepani murid yang kurang berkemahiran, khususnya dalam kemahiran literasi ni. Silakan cikgu. Baik, baik. Secara harapan tu tinggilah sebab kamu semua ni akan menjadi pendidik kan. Satu hari nanti kamu akan keluar, kamu akan berhadapan dengan mungkin situasi dia tak, lebih kurang sama tapi mungkin akan lebih mencabar lagi kan. Mencabar mungkin ada murid yang terlalu bagus, mungkin ada murid yang terlalu jauh. Jadi sebagai guru ni kita kena bersedialah menghadapi keadaan tu. Kata orang, kamu pun telah didedahkan dengan pelbagai teknik yang baru, dengan PDPC yang lebih menarik kan, menggunakan media interaktif dan sebagainya. Cikgu rasa ini salah satu benda yang boleh membantu anak-anak ni supaya lebih berminat untuk belajar. Lebih berminat sebab guru-guru muda ni dia punya skill dia dari segi teknikal tu lebih bagus lah, IT kan. Berbanding dengan cikgu-cikgu lama ni dia lebih kepada old school sikit kan. Jadi sebagai guru muda, kamu akan menghadapi satu, bukan menghadapilah, macam ini tanggungjawab kamu. Tanggungjawab sebagai seorang pendidik. Dalam yang pahit tak semestinya, dalam kita bekerja tu dan mendidik tu tak ada yang manis saja, ada yang pahit juga. Tapi dalam yang pahit tu akhirnya ada satu kemanisan yang kamu sendiri akan rasa. Rasanya bila apa? Bila satu hari tu murid yang daripada kosong tu, daripada berapa patah perkataan tapi tiba dah boleh baca lancar, dah boleh bina ayat, itu yang membuatkan kamu rasa seronok. Kan? Ada orang kata dia tak nak mengajar tahun satu, tak nak mengajar tahap satu, rasa macam terbeban. Tapi sebenarnya kalau kamu dah berada di situ, kamu seronok. Ada benda yang kemanisan di situ. Walaupun rasa payah, tapi akhirnya seronok. Benda tu jadi satu memori, satu benda yang kamu, boleh juga saya mengajar. Kiranya okey lah juga. Maksudnya aku ni taklah teruk sangat kan. Jadi cikgu harapkan Habib dan guru-guru muda dapat kata orang menjadi guru yang hebat dalam banyak segi. InsyaAllah. Okay, terima kasih cikgu atas luahan dan juga harapan kepada kami sendirilah. Jadi saya tersentuh dengan satu ayat daripada cikgu. Apabila kita nak bekerja ni, kita tak boleh nak pandang yang, kita tak boleh nak dapat yang manis je, tak boleh dapat yang seronok je. Tapi kita kena lalui sendirilah benda-benda yang pahit ni. Betul. Tapi kita kena percaya yang lepas yang pahit tu mesti ada yang manis. Mesti ada manis dia. Itulah sebenarnya apa-apa benda Habib, bila kita buat mula-mula rasa payah, masa-masa sukar, tapi bila kita dah jumpa satu tu, itu yang menyebabkan kita rasa bertahan di situ. Nak lagi. InsyaAllah boleh. Amin. Jadi kita sudah melebihi masa yang telah ditetapkan. Jadi banyak informasi dan ilmu yang saya sendiri dapat dan insyaAllah boleh menjadi ilmu-ilmu tambahan kepada yang mendengar. Jadi saya ucapkan jutaan, ribuan dan banyak-banyak terima kasih lah kepada Cikgu Atikah kerana sudi meluangkan masa walaupun sedang bercuti. Nampak nilai keikhlasan dan juga ketulusan hati cikgu. Semoga segala ilmu yang dicurahkan dibalas dengan kasih dan rahmat daripada Yang Maha Esa. Jadi kita tutup majlis kita dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Sekian. Terima kasih. Baik, sama-sama. Assalamualaikum.